Maka bila telinga mendengar, mata melihat, dan dia pula adalah dua pintu yang terbuka, lalu apa yang dia dengar dan apa yang dia tengok, ilal qalbi, dia akan turun kepada hati seseorang. Dan kita dah terang panjang lebar bahawa manusia ni buruk baik dia adalah berdasarkan kepada hati. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah. Dan Alhamdulillah, kita berkumpul pada kali ini pada tahun yang baru, tahun 1444 Hijrah. Satu peralihan daripada tahun yang lama kepada tahun yang baru. Tuan-tuan, bila berlaku peralihan seumpama itu, menunjukkan bahawa semakin hari umur kita semakin bertambah. Lalu ulama menyatakan, bila umur seseorang bertambah, ini menunjukkan bahawa dia semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kehidupan manusia bila dia lahir ke atas muka bumi, maka perjalanan dia adalah daripada dia kepada dia, yakni daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya, maksud kehidupan ni adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana tu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Dan tuan puan-puan, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Suluk Al-Murid, adab-adab seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, wa'lam, dia kata, dan ketahuilah, anna as-sam'a wal basara, bahawasanya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan. Tuan-tuan, dua benda ni. Satu adalah pendengaran, yang keduanya adalah penglihatan. Imam Al-Haddad dia kata dua benda ni babani maftuhani. Dia adalah dua pintu yang terbuka. Tuan-tuan, kita boleh dengar melalui telinga kita ni apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk. Dia mudah sangat terdedah dengan segala perkara telinga kita. Dan demikian juga dengan mata. Mata dia boleh terdedah dengan apa pun juga. Maka bila telinga mendengar, mata melihat, dan dia pula adalah dua pintu yang terbuka. Lalu apa yang dia dengar dan apa yang dia tengok, ilal qalbi, dia akan turun kepada hati seseorang. Dan kita dah terang panjang lebar bahawa manusia ni buruk baik dia adalah berdasarkan kepada hati. Maka Imam Al-Haddad memperingatkan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, hati-hati, dia akan masuk ke dalam hati, sehinggalah bila benda tu menetap dalam hati kita, yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu min huma, lalu dia akan menjadi apa-apa yang masuk daripada keduanya. Tuan, maknanya kalau pendengaran kita dengar benda yang tak elok, maka hati juga akan jadi tidak elok. Dan mata bila dia tengok kepada maksiat, maka dia akan pi kepada hati, hati pun cenderung melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tu kata ulama, gunakan mata ni untuk mendapatkan ilmu. Dan tuan, kita nak dapatkan ilmu ni ada macam-macam cara. Antaranya adalah dengan kita belajar macam ni. Guru bacakan kitab, kemudian kita menadah, kita duduk dengar, dan tuan, kita akan boleh ilmu. Satu lagi cara kata ulama, bila dia gunakan pendengaran, dia gunakan mata dia untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan, pada masa tu dia akan mendapatkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu kita kena jaga elok-elok. Kena jaga apa yang kita dengar, kena jaga apa yang kita tengok, kerana dia akan jatuh masuk ke dalam hati. Bila dia dah masuk ke dalam hati, maka tengok apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalaulah perkara-perkara kebaikan,
Tuan-tuan, hati itu akan cenderung melakukan kebaikan. Tapi kalau yang masuk tu adalah benda yang tidak elok, tuan-tuan, maka hati juga akan menjadi tidak elok. Kemudian dia kata, wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi. Kata Imam Al-Haddad, berapa ramai dia kata manusia yang mendengar dan juga dia melihat mimma la yanbaghi, yang tidak sepatutnya dia dengar dan tak sepatutnya dia tengok. Ada berapa ramai orang yang dia dengar perkara-perkara maksiat. Contoh, dia dengar orang mengumpat misalnya. Dan tuan, dia duk dengar perkataan-perkataan yang keji-keji. Dan tuan, mata dia melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, akhirnya yasilu minhu atharun ilal qalbi. Akhirnya ianya berbekas pada hati orang yang mendengar dan melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dosa ni bila mana dilakukan oleh manusia, dia akan menyelaputi hati tersebut. Kerana tu Nabi SAW peringatkan sangat-sangat, tuan-tuan, berkenaan dengan dosa. Kalau dah melakukan dosa, segera bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, kita tak melakukan dosa ni barang mustahil. Kerana disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti ada melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa, tawwabun, iaitulah mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan kan maknanya apa? Kita semua ni pasti ada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan seseorang itu menyucikan diri dia. Tuan-tuan, kita tak boleh dah. Kita nak kata kita bagus, kita nak kata yang kita ni kemai, tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah Ta'ala kata, la tuzakku anfusakum. Kamu jangan sama sekali menyucikan diri kamu, kata Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita ada banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang tak sedap kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan kerana tu jangan sucikan diri kita. Sepatutnya kita rasa bahawa kita ni penuh dengan dosa dan juga kita berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, man aznaba zambin, kata Nabi, siapa-siapa yang melakukan satu sahaja dosa kepada Allah, dan dia buat dosa dengan Allah, sayuda'u nuqtatas sauda ala qalbih, maka diletakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau kita belah dada kita tak nampak titik hitam ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah hati tersebut tak dapat ditembusi dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hati itu telah cenderung melakukan dosa kepada Allah. Jadi Nabi kata, orang yang buat dosa ni Allah letak dalam hati dia titik yang berwarna hitam. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia terang pula kat kita.
Kata Imam Ibn Kathir, siapa yang tak bertaubat daripada dosa dia, maka titik hitam itu dia makin membesar sehinggalah dia menyelaputi hati. Dan bila dia dah menyelaputi hati, itu yang Allah Ta'ala kata dalam suratul Baqarah. Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka. Akhirnya mereka diazab dengan azab yang besar. Dan ayat lain Allah Ta'ala kata mereka ni diberikan hati oleh Allah, la yafqahuna biha, tapi mereka tak faham apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang memikirkan apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, ia hanya dapat difikirkan oleh orang yang hati dia dimasuki dengan hidayat oleh Allah. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dia buat perumpamaan yang kecil, perumpamaan yang mudah-mudah. Seumpama Allah Ta'ala buat perumpamaan seekor nyamuk. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, kata Allah. Allah dia tidak pernah merasa malu. Dia buat contoh-contoh dalam Al-Quran walaupun sebesar nyamuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tak malu nak masukkan binatang nyamuk ni di dalam Al-Quranul Karim. Dan tapi kata Allah lagu mana? Allah Ta'ala kata, berapa ramai dengan contoh-contoh yang ringan macam ni, berapa ramai yang kufur kepada Allah, dan tak kurang juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang dia beriman, kalau orang ni hati dia diturunkan dengan hidayat Allah, dan dia boleh fikir apa yang sedang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi kalau hati dia berselaput dengan dosa kepada Allah, apa juga bala yang turun pada dia, dia tidak akan perasan yang tu adalah bala. Kerana tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, orang yang diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana datangnya fitnah, dia kenal bahawa itu fitnah. Tanda ni orang-orang yang diberikan hidayat oleh Allah. Bila mai fitnah, maka dia kenal dan dia tahu bahawa itu adalah fitnah. Kata Sayyidina Ali. Dan kata Sayyidina Ali lagi, manakala orang yang tidak diberikan hidayat oleh Allah, bila mana diturunkan fitnah, dia mengikuti fitnah tersebut. Setelah fitnah itu diangkat oleh Allah, barulah dia tahu rupa-rupanya dia telah mengikuti fitnah tersebut. Ini orang-orang yang tidak diberikan hidayat, petunjuk oleh Allah. Pasal apa? Kerana hati yang bergelumang dengan noda dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bila dia dah sampai kepada hati, dah terkesan kepada hati, dan dia tengok benda yang haram, kemudian dia dengar benda haram, sehinggalah masuk menetap di dalam hati dia. Ini bahaya ni. Ini bahaya ni. Apa dia? Ta'suru izalatuhu anhu, dia kata.
sangat sukar untuk membuangnya daripada hati tersebut. Tuan-tuan, sebab itu kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, seseorang yang nak melakukan taat agak sedikit mudah. Tuan-tuan, bila dia nak buat taat dengan Allah, dia berasa mudah sikit. Tetapi dia akan berasa berat bila mana nak meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila dia dah menjadi kebiasaan, tuan-tuan, bila mana dia dah jadi darah daging kita dah, tuan-tuan, senantiasa dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah, tuan-tuan, dia cukup susah untuk kita buang. Tuan-tuan, kerana tu dalam soal nafsu, dalam soal orang ni nak berjalan pada Allah, tuan-tuan, dia nak dapat kemuliaan pada sisi Allah. Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala kata bermujahadah? Tuan-tuan, mujahadah ni, ulama bincang perkataan mujahadah ni. Tuan-tuan, apa dia makna mujahadah? Makna mujahadah, dia menggunakan tenaga dia pada level yang tinggi. Tuan-tuan, maknanya dia kena bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana jalan kepada Allah Ta'ala ni adalah jalan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, kita ni boleh seronok kalau kita ikut hawa nafsu kita. Tuan-tuan, kita boleh seronok kalau kita mengkhilafi apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seronok kita. Tuan-tuan, tapi kalau kita taat dengan Allah, tapi kalau kita tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, pada masa itu kita akan rasa berat untuk meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Dan tuan-tuan pun tahu kan Al-Imam Busiri ni siapa dia? Imam Busiri adalah pengarang kepada Burdah Al-Busiri yang terkenal tu. Tuan-tuan, anak-anak kita yang mengaji dekat ma'had ke, dekat madrasah ke, biasa baca Burdah Al-Busiri ni. Tuan-tuan, dia dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Busiri kata berkenaan dengan orang yang membiasakan diri dia dengan dosa kepada Allah, kata Imam Busiri, sesungguhnya nafsu seumpama anak kecil. Dia kata, kalaulah terus diberikan susu, maka sampai kebesarlah dia akan menyusu dengan ibu dia. Tetapi tuan-tuan, budak-budak ni, kanak-kanak ni, bayi ni, kalau dia tengah menyusu tu, kita putuskan susu untuk dia, tuan-tuan, dia boleh membesar dalam keadaan dia tak memerlukan susu daripada ibu dia, tuan-tuan. Tapi kalau tak ada usaha nak putuskan susu tu, Imam Busiri kata sampai besarlah dia akan menyusu juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, lalu Imam Busiri kata macam itulah dengan dosa kepada Allah. Bila mana kamu dah terbiasa dengan melakukan dosa kepada Allah, tak suruh izalatuhu, payah untuk dibuang daripada hati dosa tersebut. Baik. Kemudian dia kata lagi, fa innal qalba, sesungguhnya hati itu, dia kata, sari'ut ta'assur, ianya sangat cepat terkesan. Tuan-tuan, ni sifat hati. Dia mudah sangat terkesan dengan apa yang didengar oleh telinga dan apa yang dilihat dengan mata seseorang. Tuan-tuan, kita tengok macam Qarun, Masya Allah.
Tuan-tuan, Qarun ni kalau kita tengok cerita Qarun ni siapa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, dia sahabat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, Qarun adalah orang yang kuat beribadat kepada Allah. Qarun adalah orang yang tiap-tiap malamnya dia akan bermunajat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi apa yang kita tahu cerita berkenaan dengan Qarun ni? Tuan-tuan, Qarun ni dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah. Tuan-tuan, yang dia munajat tu masa bila? Masa dia miskin. Masa tu dia munajat dengan Allah. Tuan-tuan, bila yang dia kuat beribadat pada Allah ni? Pada masa dia diuji dengan kesusahan oleh Allah. Tuan-tuan, tapi bila Nabi Musa AS ajarkan kepada dia cara nak mengolah emas, tuan-tuan, macam mana nak meniaga, dia ajak kepada Qarun. Tuan-tuan, bila dia tengok duit yang banyak, orang tak pernah tengok duit. Tuan-tuan, orang susah, tuan-tuan, nak makan pun susah, pakaian pun apa yang melekat pada tubuh badan saja. Tuan-tuan, bila buka perniagaan, maju perniagaan dia. Tuan-tuan, apa berlaku pada Qarun? Mati dalam keadaan kufur pada Allah. Imamul Haddad kata, fa innal qalba sari'ut ta'assur. Sesungguhnya hati itu dia sangat cepat terkesan dengan apa yang didengar oleh telinga dan apa yang dipandang oleh mata seseorang. Tuan-tuan, kerana tu hati ni dia dinamakan sebagai qalbun. Tuan-tuan, qalbun ni makna apa dia? Qalbun ni maknanya benda yang mudah berbolak balik. Tuan-tuan, hati-hati. Ya? Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia peringatkan kepada manusia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka Allah akan tinggalkan dia dalam keadaan hanya dia berkata kami dah beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala dia kata, kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dia kata, sesungguhnya orang-orang yang beramal kepada Allah itu elok dah, bagus, dia kata. Macam kita, kita hari ni mai kuliah, bagus dah. Tuan-tuan, Masya Allah, kita saat lagi nak sembahyang, bagus dah. Tuan-tuan, lepas sembahyang kita pun zikir pun kita tak lari insya-Allah. Tuan-tuan, kemudian lepas daripada sembahyang, zikir, doa apa semua sekali, ada pula program solat hajat ke, solat tasbih ke, pun kita tak lari, kita doa. Tuan-tuan, kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, orang yang beramal itu elok, bagus dah. Tetapi lebih elok dan lebih bagus lagi ketika mana orang ni diuji dengan maksiat, lalu dia mengelak daripada melakukan maksiat tersebut. Tuan-tuan, nak elak maksiat ni payah, tuan-tuan, Masya-Allah. Pasal apa? Kalau dia boleh elak maksiat, menunjukkan apa? Istiqamahnya dia pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, menunjukkan apa? Dia tetap pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani, orang yang beramal itu bagus, tetapi lebih bagus lagi ketika mana dia berhadapan dengan maksiat, dia boleh elak maksiat tu daripada melakukannya. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang kuat di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Baik. Maka dia pun kata, fa innal qalba sari'ut ta'assur. Maka hati itu dia cepat terkesan
Bikulli ma yaridu alaih, apa-apa yang sampai kepadanya. Tuan-tuan, apa-apa yang masuk ke dalam hati manusia, tuan-tuan, hati itu dia cepat sangat apa ni terkesan dengan apa yang masuk dalam hati seseorang. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ni disebut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam tu ada perkataan Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu hati kita, dia tak boleh kosong daripada mengingati Allah. Tuan-tuan, hati dia tak boleh lara. Kalaulah hati itu lara, dia sari'ut ta'assur, dia mudah sangat terkesan dengan lara kita, dengan ghaflah kita. Dan kata Imam Fathul Musili, mana-mana orang yang hati dia tak dimasuki dengan ayat-ayat Allah, tuan-tuan, maknanya dia jarang sangat dengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan kata Imam Fathul Musili, bila dia terhalang, tak lama tuan-tuan, bila dia terhalang selama 3 hari, tuan-tuan, 3 hari tak masuk dalam hati dia Al-Quran, tuan-tuan, tak masuk dalam hati dia hadis-hadis Nabi SAW, tuan-tuan, tak masuk peringatan-peringatan Allah dalam hati dia, tertahan selama 3 hari. Tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili, itu pun sudah memadai untuk hati itu jadi berpenyakit, kata Imam Fathul Musili. Tuan-tuan, baru 3 hari tak masuk dengan Quran, tak masuk dengan hadis, tak dengar qaul ulama, tuan-tuan, tak ada zikir kepada Allah. Tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili, memadai dengan 3 hari ini, maka hati seseorang itu lalai, dia akan diturunkan dengan penyakit. Tuan-tuan, lalu Imam Fathul Musili dia kata lagi, bila hati itu diturunkan penyakit, tuan-tuan, ni bahaya. Bila hati itu diturunkan dengan penyakit, maka dia tak sedar bahawa dia sedang tenggelam di dalam noda dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tu yang jadi tu orang tegur kan? Orang tegur, kamu jangan buat apa ni perkara yang dilarang oleh Allah macam ni. Tuan-tuan, dia jawab balik kat kita, kamu tahu tak, saya walaupun macam ni 7 kali dah pi Mekah, dia kata. Tuan-tuan, dia boleh kata apa, hang tak usah nak nasihat aku, pasal apa, kubur masing-masing. Memang kubur masing-masing, nanti hang kena azab. Aku ni ingat tak boleh tenteram duduk dalam kubur. Dia jawab balik. Dia jawab apa? Nanti kalau mati esok, jangan tanam sebelah aku, tanam jauh sikit. Masya Allah. Tuan-tuan, orang macam ni dia tak ada rasa pun takut, bimbang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa dia boleh mempermain-mainkan agama macam tu? Tuan-tuan, ini adalah kerana hati dia telah diselaputi dengan ghaflah, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, ada beberapa perkara yang mencelakakan seseorang. Kata Nabi SAW, yang menyebabkan kecelakaan seseorang, yang pertama, jumudul ain, mata yang keras, kata Nabi. Tuan-tuan, apa dia mata keras ni? Tuan-tuan, dia tengok kepada apa yang Allah Ta'ala buat ni, dia tengok saja. Dia tengok saja. Tuan-tuan, dia pergi ke pantai Port Dickson misalnya, PD, tuan-tuan, dia tengok ayat laut macam tu, tak ada apa. Tuan-tuan, dia tengok kepada bala bencana hak yang main, dia tengok tak ada apa, biasa. Dia tak ada rasa apa-apa, dia tak rasa pun
Yang ni ujian daripada Allah. Dia tak rasa apa pun. Yang ni teguran daripada Allah Ta'ala. Tak rasa apa. Dan Nabi kata, orang yang jumudul ain, mata dia keras, maka celaka orang yang macam ni. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang celaka ni tawilul amal, panjang angan-angannya. Tuan-tuan, apa makna panjang angan-angan ni? Maknanya dia berasa macam dia lambat lagi nak mati. Tuan-tuan, dia duk berasa umur dia masih lagi panjang. Tuan-tuan, dia duk berasa dia masih lagi ada kesempatan melakukan kebaikan, taat pada Allah. Tuan-tuan, kecelakaan bagi orang yang macam ni. Tuan-tuan, yang ketiga apa dia? Iaitulah qalbul qasi, hati yang keras, kata Nabi SAW. Apa dia makna hati keras ni? Tuan-tuan, tak masuk pun ke dalam hati dia petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tiga perkara ni menyebabkan kecelakaan kepada seseorang. Pertama, mata dia keras. Yang keduanya, panjang angan-angan. Dan yang ketiga, qalbul qasi, hatinya juga keras. Tuan-tuan, kecelakaan bagi orang yang macam ni. Baik. Kemudian dia kata, wa idza ta'assara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu, dia kata, maka apabila terkesan dengan sesuatu pada hati itu, ya'suru mahwuhu anhu, maka sukar untuk dihilangkan daripada hati seseorang. Tuan-tuan, satu hari ada orang tanya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, orang ni tanya dengan Sayyidina Ali. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok soalan-soalan yang macam ni ada semenjak zaman sebaik-baik kurun. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman, zaman aku, kata Nabi. Kemudian zaman selepas aku, zaman sahabat, tu zaman yang paling baik. Dan selepas zaman itu, iaitu zaman tabi'in. Tabi'in adalah orang yang dan berjumpa dengan sahabat Nabi, tetapi tak dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tiga zaman ni zaman yang terbaik, kata Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia ni. Tuan-tuan, siapa dia sebaik-baik umat ni? Tiga kurun ni. Zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Tuan-tuan, tapi ada orang tanya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, orang ni tanya, wahai Ali, macam mana cara kalau aku melakukan dosa kepada Allah? Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Tub ilallah. Kalau dah buat dosa, taubat dengan Allah Ta'ala. Dia tanya lagi, wahai Ali, kalau lepas taubat kita buat lagi dosa dengan Allah Ta'ala? Sayyidina Ali jawab, tub ilallah, taubat dengan Allah Ta'ala. Dan orang ni tak puas hati tanya lagi, wahai Ali, kalau lepas taubat kita buat lagi dosa pada Allah? Sayyidina Ali jawab yang sama, tub ilallah, kamu bertaubat pada Allah. Dan lalu orang ni tanya, wahai Ali, sampai bila yang kita nak taubat dengan Allah Ta'ala ni? Dan jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, sehingga engkau dapat mengalahkan syaitan dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iktibar kepada kita ni apa dia? Orang ni pun dia tahu, dan lepas dia buat dosa, nanti dia nak buat lagi. Dan lepas dia buat dosa, nak buat lagi. Perkara ni dikuatkan dengan hadis Nabi SAW.
kata Nabi SAW, zambun ba'da zambin, kata Nabi. Dosa ni dia akan berulang-ulang, kata Nabi. Dan maka kerana itulah Imam Al-Haddad kata jangan biasakan dengan dosa. Kerana dosa ni kalau dah terkesan dalam hati, ya'suru mahwuhu anhu, payah untuk dibuang daripada hati tersebut. Allahu Akbar. Kemudian dia kata, falyakun al-muridu harisan ala hifzi sam'ihi wa basarihi. Dan hendaklah seseorang murid itu harisan, bersungguh-sungguh, dia kata, ala hifzi sam'ihi wa basarihi, dia menjaga pendengaran dia dan dia menjaga penglihatan dia. Tuan-tuan, kita nak mujahadah ni sampai taraf mana? Saya nak bawa dua benda. Satu, perkataan daripada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala. Satu lagi, perkataan daripada Imam Ghazali daripada kitab Ar-Risalah. Dan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala. Dan kerana Imam Al-Haddad kata, seseorang murid itu dia kena sungguh-sungguh menjaga telinga dia, penglihatan dia. Tuan-tuan, sungguh-sungguh sampai taraf mana? Tuan-tuan, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, tuan-tuan, Masya Allah, dia riadah kepada nafsu dia. Tuan-tuan, riadah pada nafsu. Maksud riadah ni latih nafsu. Tuan-tuan, ulama-ulama salaf, terutama kalau kita baca dalam kitab Manaqib, dalam kitab Siyarun min A'lamin Nubala, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, setiap orang ulama ni dia ada cara tersendiri di dalam melatih, mengolah hawa nafsu supaya mereka boleh tundukkan hawa nafsu ni, supaya dia taat dengan Allah. Tuan-tuan, Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala selama lebih kurang 13 tahun, tuan-tuan, dia melatih hawa nafsu dia. Macam mana dia latih hawa nafsu dia? Tuan-tuan, dia ni tak ambil kisah pasal orang. Selama 13 tahun, tuan-tuan, dia menjaga diri dia. Orang nak kata apa kat dia, dia balash, orang Arab kata. Tak ada apa. Hang nak kata, hang kata pi lah. Kemudian dia tak ambil pot apa tentang orang. Dia fikir dia nak membersihkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, walaupun 13 tahun aku menyucikan hati aku, tapi ada penyakit. Yang nama penyakit tu adalah zunaruz zahir, yang ni payah untuk dibuang. Tuan-tuan, apa dia zunaruz zahir? Penyakit riak, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit sum'ah. Tuan-tuan, kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, yang ni payah untuk dibuang. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Ulama begitu bersungguh-sungguh. Dan kita pun kalau nak dapatkan kemuliaan pada sisi Allah, kena bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh itu kembali kepada diri dia. Maknanya apa? Orang ni kalau dia nak jadi baik, dia nak muliakan diri dia pada sisi Allah, kena bersungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat dan melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, Imam Ghazali pula sebut, kamu kena bersungguh-sungguh sampai peringkat kamu letih dengan kesungguhan kamu. Tuan-tuan, maknanya kita gunakan seberapa hal yang boleh, sejauh mana kita boleh pi. Tuan-tuan, kita nak latih diri kita. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata sampai kamu letih. Maka kata Imam Ghazali,
Ketika mana kamu letih itulah, pada waktu itulah datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Imamul Haddad juga ada menyebut orang yang nak mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah, awalnya sakit tetapi akhirnya mulia. Tuan, kita benda ni macam pepatah Melayu kata, tuan, Allah bisa, tegal biasa. Tuan, nak dapatkan kemuliaan pada sisi Allah tak boleh bermalas-malasan, tak boleh. Dia kena bermujahadah, bersungguh-sungguh, sehinggalah dia menjadi biasa dengan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Imamul Haddad, hendaklah seseorang murid itu harisan, bersungguh-sungguh dia ala hifzi sam'ihi wa basarihi, menjaga pendengaran dia dan juga penglihatan dia. Mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil athami wal fuduli, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga seluruh anggotanya daripada dosa, wal fudul, daripada perkara yang tidak berfaedah. Contoh yang ini kita akan terang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.